Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita masuk kepada objektif kita yang terakhir dalam graf fungsi, Matematik Tingkatan 2 bab 8. Okey, objektif kita pada kali ini iaitu 8.2 graf fungsi di mana 8.22 mentafsir graf fungsi. Jadi sebelum ini kita dah belajar membuat graf bagi fungsi linear dan juga bagi fungsi bukan linear. Yang mana bagi fungsi bukan linear terdapat 3 iaitu kuadratik, graf kuadratik, graf kubik dan juga yang terakhir adalah graf salingan. Jadi daripada graf fungsi telah dibina tu, kita boleh membuat tafsiran dan ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku mengikut hubungan yang diperoleh daripada memboleh ubah. Jadinya, rajah di sebelah ini adalah menunjukkan rajah bagi graf linear, iaitu graf garis lurus. Okey, fungsi bagi rajah di sebelah ialah y sama dengan 5 tambah x. Jadi berdasarkan graf, tentukan nilai y apabila x 1. Jadi sekarang ni kita nak tentukan nilai y apabila x 1. Jadi kita tengok kepada paksi x, apabila x dia 1, berapakah nilai y? Macam mana kita nak tahu? Kita buat garis putus-putus secara menegak ke atas supaya bertemu dengan graf garis lurus kita. Okey, bila dah bertemu dengan graf garis lurus kita, tak ada titik persilangan di sini. Jadinya kita akan membuat garis mengufuk sebelah kiri supaya bertemu dengan paksi y. Okey, bila kita dah buat garis mengufuk sebelah kiri, kita akan dapati y dia adalah 6 apabila x dia 1. Jadi nilai y dia adalah 6 apabila x dia 1. Jadi bagaimana pula nilai x apabila y dia 4? Okey, kali ini kita tengok pada paksi y. Kita tengok pada paksi y dia 4. Y 4. Jadi 4 sekarang ni kita nak buat garis mengufuk sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Sebelah kanan tiada graf. Jadi kita buat sebelah kiri supaya boleh kena dengan graf. Okey. Berjumpa dengan titik persilangan di graf tersebut. Lepas tu kita buat garis putus-putus secara menegak ke bawah. Supaya kita dapat tahu berapakah nilai x dia. Okey, kita dah tahu nilai x dia adalah negatif 1. X dia adalah negatif 1 apabila y dia 4. Okey. Sekarang ni kita tengok pula kepada graf kuadratik. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi bagi y sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Kenapa graf ni masam? Kerana pemboleh ubah dia adalah negatif. Negatif x kuasa 2. Jadi berdasarkan graf, tentukan nilai y apabila x 1. Okey, macam mana kita nak tentukan nilai y apabila x 1? Kita tengok pada paksi x dia. Apabila x 1, nilai y dia berapa? Okey, tengok pada nilai 1 di paksi x. Okey, kita nak buat garis putus-putus secara menegak di bawah ataupun di atas. Mestilah di atas sebabnya di bawah tiada graf. Tiada graf yang boleh kita temukan dengan garis-garis itu. Kalau kita buat kat atas, kita akan bertemu di sini. Betul tak? Jadinya selepas kita bertemu di sini, kita kena buat apa? Kita buat garis mengufuk sebelah kiri supaya bertemu dengan paksi y. Dan bila bertemu dengan paksi y, kita akan dapati bahawa nilai y dia adalah 3 apabila x dia adalah 1. Okey, bagaimana pula nilai-nilai x apabila y dia negatif 2? Kenapa disebut nilai-nilai? Bermaksud nilai x tersebut lebih daripada 1. Jadi apabila y dia adalah negatif 2, kita tengok pada paksi y. Paksi y kita ni negatif 2. Di sini. Jadi kita buat garis mengufuk sebelah kanan sebabnya ada graf. Betul tak? Ada graf yang boleh kita temukan. Ada graf yang boleh kita temukan di sebelah kanan, betul tak? Jadi sebelah kiri pun ada graf yang boleh kita temukan. Jadi kita buat juga garis mengufuk sebelah kiri, garis putus-putus. Okey, selepas kita dah berjaya membuat garis putus-putus sebelah kanan dan juga sebelah kiri, kita buat garis secara menegak pergi ke atas untuk tahu paksi x dia berapa apabila y dia adalah negatif 2. Jadi kita buat garis putus-putus
secara menegak ke atas. Jadi kita akan dapati yang X dia adalah negatif 2.5 sebab tengah-tengah ni kan negatif 2, negatif 3, kat tengah-tengah ni negatif 2.5. Manakala sebelah sini pula kita buat pula garis putus-putus secara menegak ke atas. Kita akan dapati sebelah sini juga kita akan dapat 2.5. Jadi X dia, nilai X dia adalah negatif 2.5 dan juga 2.5. Inilah dimaksudkan dengan nilai-nilai. Maksud lebih daripada satu nilai X tersebut. Jadi, ini pula adalah graf bagi fungsi kubik. Jadi rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan 8 tolak X kuasa 3. Jadi berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X adalah negatif 1. Jadi kita nak tahu nilai Y apabila X dia adalah negatif 1. Jadi kita kena tengok di paksi apa? Paksi X. Kita kena tengok paksi yang dia bagi nilai ni. Jadi paksi X dia adalah negatif 1 di sini. Jadi kita nak pergi ke atas ataupun ke bawah. Mestilah ke atas sebab ke bawah tiada graf yang boleh kita temukan. Jadi kita pergi ke atas. Kita buat garis secara menegak, secara putus-putus ke atas. Dan kita bertemu di sini. Lepas tu kita buat pula garis secara mengufuk di sebelah kanan sebab ini bertemu dengan paksi Y ini. Jadi buat garis putus-putus sebelah kanan. Kita akan dapati nilai Y dia adalah berapa? Dia berada di kotak yang ke-9. 2 cm ni, satu kotak 2 cm ni adalah 10 unit. Maksud kotak yang ke-9 ni adalah 1 unit. Maknanya ini adalah 9. 9. Pada X negatif 1, Y dia adalah 9. Pada X negatif 1, Y dia adalah 9. Betul tak? Pada X negatif 1, Y dia adalah 9. Lepas tu, kita tengok pula pada B, nilai X apabila Y dia 25. Jadi kali ini kita nak tengok pada paksi mana? Pada paksi Y sebab dia bagi point untuk paksi Y iaitu 25. Jadi kita tengok paksi Y adalah paksi yang menegak ni. Jadi tengok 25, di mana 25? 20, 30. Maknanya 25 adalah di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ni. Jadi kita nak ke kanan ataupun ke kiri. Istilah kita akan ke kiri. Kita akan melukis garis putus-putus secara mendatar di sebelah kiri. Sebabnya kita akan bertemu dengan graf. Kita nak bertemu dengan graf. Kalau kita lukis garis putus-putus di sebelah kanan, kita tidak akan bertemu dengan graf. Jadi kita sudah lukis sebelah kiri, kita akan bertemu dengan graf di sini. Lepas tu kita akan buat garis putus-putus secara menegak ke bawah untuk bertemu dengan paksi X. Kita buat garis putus-putus ke bawah untuk bertemu dengan paksi X. Make sure ada pembaris lah nak buat garis putus-putus ni. Okey, A-nya berada di sini. Jadinya kita tahu 2 cm ni adalah 1 unit. Jadi negatif 2, negatif 2.5, satu kotak di sini negatif 2.6. Jadi nilai X dia adalah negatif 2.6 apabila Y dia adalah 25. Dia negatif 2.6 apabila Y dia 25. Seterusnya, graf yang terakhir. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi bagi fungsi Y sama dengan 4/X. Ini adalah graf bagi fungsi salingan. Jadi berdasarkan graf tertentukan nilai Y apabila X adalah negatif 2. Okey, kita nak cari nilai Y apabila X dia negatif 2. Jadi kita nak tengok paksi mana? Paksi X sebab dia bagi nilai X iaitu negatif 2. Jadi negatif 2 adalah di mana? Di sini. Jadi kita nak lukis garis putus-putus ke atas atau ke bawah. Mestilah ke bawah sebabnya ke atas tiada graf. Jadi kita buat garis putus-putus ke bawah. Dan kita bertemu dengan graf di sini. Lepas tu kita buat garis putus-putus secara mendatar pula di sebelah kanan untuk bertemu dengan paksi Y. Kita tahu paksi Y dia berapa. Jadi kita buat garis putus-putus. Okay, kita buat garis putus-putus. Jadi kita akan dapati Y dia adalah negatif 2 bila X dia adalah 2. Seterusnya kita nak mencari nilai X apabila Y dia adalah 5. Maafkan saya, bukan nilai X saja. Nilai X apabila Y dia adalah 5.
Jadi apabila Y5, kita nak tengok paksi mana? Paksi Y sebab dia bagi nilai Y. Jadi paksi Y5. Dia menggunakan skala sebanyak 2 unit. 2 unit, 2, 5. Ini adalah 5. Kita kanan ataupun sebelah kiri. Istilah sebelah kanan sebabnya sebelah kiri tiada graf. Jadi kita buat garis putus-putus sebelah kanan dan kita akan bertemu dengan graf. Kita akan bertemu dengan graf sebelah kanan. Lepas tu kita buat apa? Kita buat garis putus-putus secara menegak pula ke bawah. Kita tahu nilai X dia berapa. Sini nilai X dia. Jadi nilai X dia berapa tu? 0.8 sebabnya sekarang kita ni 2 cm jadi 1 unit maksudnya kotak kecil adalah 0.1. Dia berada kotak yang kelab 0. SD adalah 0.8. Okey, kita tengok graf yang soalan. Graf menunjukkan penggunaan petrol P liter yang digunakan oleh sebuah taksi bagi jarak J kilometer. Berdasarkan graf apa ni? Ini adalah graf linear sebab graf garis lurus. Okey, berdasarkan graf tentukan jarak taksi itu akan bergerak jika tangkinya diisi sebanyak 30 liter petrol. Okey, kita tahu paksi Y. Jarak dia berada di paksi Y. Jika tangkinya diisi sebanyak 30 liter petrol. 30 liter petrol ni berada di paksi mana? Paksi X. Paksi X ni. Paksi X. Jadi, dia dah bagi kita nilai untuk paksi X iaitu 30. Jadi kita kena tengok dekat mana? Dekat paksi X atau paksi Y? Dekat paksi X lah, dekat paksi petrol ni 30. Jadi kita nak lukis garis putus-putus kat 30 ni secara, ke atas secara menegak supaya bertemu dengan graf. Okey, bila dah bertemu dengan graf, apa yang perlu kita buat? Selepas bertemu dengan graf ni, kita buat pula garis putus-putus secara melintang di sebelah kiri supaya bertemu dengan paksi Y. Mana paksi Y kita dapat? Apabila tangki dia diisi 30 liter petrol, dia akan dapat bergerak sebanyak 30 kilometer. Akan dapat bergerak sebanyak 30 km apabila tangki dia diisi dengan 30. Macam mana pula jika tangki dia diisi dengan 42 liter? Jadi kita tengoklah dekat paksi X ini. 42 liter tadi kan, kita tahu dekat paksi X kan. Jadi kita tengok dekat paksi X ni, 42. 40, 50. Dia menggunakan skala 10. Bermaksud 42 di kotak yang kedua ni. Jadi kita buat garis putus-putus secara menegak ke atas supaya bertemu dengan graf garis lurus tersebut. Pastikan garis putus-putus ni lurus gunakan pembaris. Jadinya bila dah bertemu dengan graf, kita boleh buat garis putus-putus ke sebelah kiri pula untuk bertemu dengan paksi Y. Jadi kita akan dapati ianya berada di kotak yang kedua juga. Bermaksud ianya adalah 42 km. Jadi apabila tangki teksi itu diisi dengan 42 liter petrol, dia akan dapat bergerak sebanyak 42 km. Maksud di sini 1 liter petrol dapat pergi sejauh berapa kilometer? Sejauh 1 kilometer. Jadi kita tengok pula kepada soalan yang kedua. Hitung kos petrol bagi pergerakan teksi sejauh 36 km jika 1 liter petrol bernilai RM2.30. Okey, kita tengok kepada satu-satu. Sekarang ni disuruh kita hitung kos petrol, iaitu kos petrol ini berada di mana? Kos petrol ini berada di paksi X ni. Disuruh kita hitung di paksi X ni. Bagi pergerakan teksi sejauh 36 km. Jadi dia bagi kita point di sini iaitu
pergerakan teksi sebanyak, jarak teksi adalah sebanyak 36 km. Jadi macam mana kita nak buat? Kita tengok pada paksi apa? Paksi Y. Tengok pada paksi Y ni. 36 km. 36 km bermaksud ianya berada di kotak yang ke-6. Di sini 36 km. Ini adalah 36 km. Jadi kita buat garis putus-putus ke sebelah kanan untuk bertemu dengan garis lurus tersebut. Untuk bertemu dengan graf garis lurus tersebut. Jadinya bila kita dah buat garis putus-putus ke sebelah kanan, kita bila dah bertembun tu, kita boleh buat garis putus-putus secara menegak ke sebelah ke bawah. Untuk kita bertemu dengan paksi X. Untuk kita tahu nilai X bila Y dia adalah 36. Jadi kita dapat nilai X, nilai X dia adalah berapa? 36 juga. Terdapat nilai X dia ni, ianya berada di kotak yang ke-6 ni. 36 juga. Jadinya kita dapat bila taksi tersebut bergerak sebanyak 36 km, kos petrol bagi pergerakan tersebut adalah 36 liter. Jadi tak siap lagi soalan ni. Lepas tu dia tanya, jika 1 liter petrol bernilai RM2.30, dia suruh kita hitung kos tersebut. Jadi 1 liter petrol bernilai RM2.30, kalau 36, darablah dengan RM2.30. 36 darab dengan RM2.30. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat RM82.08. Jadi unit RM ni jangan lupa letak. Kalau lupa letak nanti akan dapat potong markah. Jadi pastikan letak unit RM tersebut iaitu RM82.08. Itulah kos petrol bagi pergerakan teksi sejauh 36 km, yang mana 1 km menggunakan 1 liter petrol. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini dan kita berjaya tamat untuk bab 8. Jadi kita akan bertemu lagi untuk bab 9, Matematik Tingkatan 2 pada sesi video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.